We are glad today we have our Kelantan Branch Chairman, Engineer Teknologis Haji Abrizan bin Abdul Kadir. Welcome Tuan Haji. Good morning to all members of IEM. Assalamualaikum. So today we have our another series of Sembang Chillax podcast. That is series number 9 for today. So we are glad today we have our Kelantan Branch Chairman, Engineer Teknologis Haji Abrizan bin Abdul Kadir. Welcome Tuan Haji. Okay, welcome to our Sembang Chillax podcast for today. Okay, for this Sembang Chillax podcast is a series of Sembang Chillax. We have Sembang Chillax kejuruteraan. Kadang-kadang kita interview some of our prominent or our engineers on their field, respective field. Lepas tu kita ada Sembang Chillax podcast where kita macam ni lah, kita borak-borak santai-santai, kita recording and then kita cakap tentang apa-apa isu yang ada. And kita juga ada Sembang Chillax Regional. This one I think later kita akan buat the next Sembang Chillax Regional will be in Bali. Among the ASEAN countries lah. Okay. So bila sampai Tuan Haji? Saya baru sampai je. Baru sampai. Take a morning flight daripada pukul 8.50 sampai sini pukul 10 dan terus datang ke sini lah. Okey, terus datang sini ya. Okey. Kira Tuan Haji memang panas-panas baru sampai lah ni untuk kita punya Sembang Chillax podcast for today ya. Okey, soalan pertama Haji. Haji as a chairman of Kelantan Branch kan? Boleh tak share dengan kita sebenarnya apa success story yang ada dekat branch Kelantan ni? Saya tak pernah sampai lagi ni Kelantan ni. Tak pernah sampai lagi. Dekat lama tak pernah sampai Kelantan ya. Belum pernah sampai lagi. Ya. Mungkinlah suatu hari kalau kita ada buat program yang besar ni, saya minta order yang mana yang tak sampai tu boleh insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya nak cakap berkenaan dengan great success lah, berkenaan dengan branch Kelantan Okey, yang pertama kalinya saya nak bagi tahu yang Kelantan ni dia banyak yang orang kata perkara-perkara yang menyebabkan kita perlukan institusi engineer bertapak di Kelantan ni. Okey, yang pertama saya nak bagi tahu yang Kelantan ni adalah pada masa dulu lebih kurang about 10 years ago lah. 10 tahun dulu adalah Kelantan ni dia IEM ada dikombainkan antara Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dipanggil IEM Timur. IEM Timur. Tapi IEM Timur dia punya main office is in Kuantan. Kuantan lah. So every time yang kita nak ada agenda ke apa, we have to travel to Kuantan lah. So pada masa itu kita merasakan lah, saya pada masa itu merasakan benda ni sangat susah lah. Sebab kita apa-apa agenda yang perlu, apa aktiviti yang kita nak buat, kita kena travel to Kuantan dan kita ada discussion sana. So kita dah mula mengorak langkah pada 2012 tu, mengorak langkah untuk menubuhkan IEM Cawangan Kelantan. I see. Mulai saya salah seorang daripada orang yang orang kata berusaha lah. Untuk berusaha untuk mendapatkan office dan cawangan di Kelantan tu. Lepas tu selepas berbincang dengan pihak Kuantan dan Terengganu, kita dah separate lah daripada Kuantan tu. Dia IEM Kuantan, IEM Pahang, kita IEM Kelantan. Dan Terengganu jugalah dia ada. Terengganu dah keluar awal lagi. Jadi tinggal Kelantan dengan Pahang, lepas kita separate lah antara. I see. So itu antara kejayaan yang ni lah ya. Saya nak bagi tahu yang masa tu adalah kita orang ada lebih kurang 50 ahli saja. Tak ramai. Start dengan 50 ahli saja masa tu.
So selepas first chairman IR Allahyarham ni Amin, kita dah gather kembali, kita buat program, kita buat penerangan berkenaan dengan IEM ni dah mula bertapak, so that sehingga hari inilah kita ada lebih kurang 2,000 ahli. Oh, okey. After lebih kurang 2012, sekarang 2023, lebih kurang dalam lebih 10 tahun. So dah ada dalam 2,000 lebih ahli ya. Yeah. Okey, bagus-bagus. Itu kita nampak bahawasanya Kelantan memerlukan memerlukan cawangan sendirilah. Okey. Kombinasi ahli tu Haji macam mana? Is it daripada ada yang government, consultant ataupun combination demographic? Combination tu adalah lebih kurangnya antara government dengan swasta, half-half lah. Untuk membentuk komiti tu. I see. Benda ni adalah perlu. Kita pun perlu bagi government tu masuk dalam komiti sebab banyak agenda-agenda yang government yang bawa, kita boleh sertai lah. Okey. So memandangkan tadi Tuan Haji ada mention yang keanggotaan ahli Kelantan branch ni dia lebih kurang separuh-separuh ada government dan juga consultant kan. So boleh tak Tuan Haji share macam mana hubungan dengan agensi government tu? Adakah sama ada daripada segi organize program dan sebagainya, ataupun macam mana juga hubungan dengan agensi-agensi swasta di sana di Kelantan? Okey, untuk perhubungan ni, sebab Kelantan ni adalah satu, kita ada lebih kurang 13 daerah saja. Kita ada 13 daerah, which is Kota Baru, lebih kurang Kota Baru, Tumpat, Pasir Mas, Pasir Putih, Gua Musang. Tetapi IEM ni banyak bertapak di Kota Baru. Kota Baru almost 80% is ahli di Kota Baru. 80%. Kita mendapat ahli ni adalah daripada pihak kerajaan sendiri, JKR, dan juga swasta lah. Swasta ni ada konsultan apa semua, mereka berdaftar dengan kita. Boleh dikatakan semua konsultan di Kelantan ni berdaftar dengan IEM. Berdaftar dengan IEM lah. Okey, bagus tu. Jurutera, kita ada banyak yang jurutera yang kerajaan ni, JKR, kita ada JPS, kita ada Kelantan, kita ada TNB. Almost everybody daftar dengan dengan ni. So agenda yang nak buat agenda senang saja. Senang Okey, alhamdulillah. Okey, maknanya kombinasi ahli tu juga dia memainkan peranan lah untuk kita mengatur apa jenis program-program yang boleh disertai oleh ahli jugalah kan. Betul. Okey. So kalau kata macam sekarang Tuan Haji chair untuk the first session yang sekarang ni kan. Saya yang session yang kedua ya. Okey. So ada tak mungkin Tuan Haji kalau kata sekarang ni session yang kedua, jadi mungkin boleh share apakah fokus ataupun mungkin ada program-program ataupun strategic plan ke yang dahulu tak sempat nak buat, mungkin nak disambung lagi ke session yang sekarang sebab dah jadi chair kali kedua kan. So boleh share sikit tak? Boleh. Sebenarnya memang banyak. Kelantan ni sebenarnya banyak agenda-agenda yang perlu kita buatlah di Kelantan ni. Semasa saya mengambil alih jawatan chairman selama 2 tahun untuk first sesi, banyak agenda yang telah saya gariskan untuk kita buatlah, tetapi mungkin half saja yang boleh boleh dibuat. Semuanya lain-lain tak sempat dibuat. Okey. Semua macam kita ada kita ada banyak relation dengan projek-projek kerajaan. Projek kerajaan ni misalnya tambatan sungai, tambatan tambatan banjir lah. Yang satu yang menjadi isu di Kelantan ni adalah berkenaan dengan masalah banjir. Betul. So kita selalu berhubung baik dengan pihak agensi kerajaan dalam memberi nasihat, khidmat nasihat dan juga apa-apa yang mereka perlukan lah. Sebab Kelantan lebih kurang kalau banjir tu almost every year. Ya, betul. Satu. Yang kedua adalah masalah air di Kelantan yang amat meruncing sampai sekarang lah.
So agensi kerajaan pun dah sedar bahawasanya peranan IEM adalah perlu untuk mereka mendapat khidmat nasihat. Sebab kita yang berdaftar ni kita banyak konsultan, spesialis ada dengan kita. Yang mana tidak di dalam agensi kerajaan lah. I see. Okey. Bercakap tentang demografi ahli kan. Macam mana dengan women engineers di Kelantan? Sebab saya sebenarnya vice chair second for women engineer section dekat IEM. So memang di peringkat saya sekalipun memang kita tahu ada certain branch yang dia ada properly set up women engineers lah. Jadi antara agenda kita pun kita nak looking forward, mungkin kita boleh collaborate dengan mana-mana women engineers dekat branches. Jadi macam mana di Kelantan branch? Is it dia punya adakah WE dia aktif ke, so that macam mana kita boleh tengok lah antara program-program yang mungkin kita boleh collaborate together lah. Boleh. Di Kelantan ni sebenarnya dalam women engineer section ni adalah agak perlahan sikit daripada perkembangannya. Itu yang sebab agenda yang masih kita tengah usahakan sebenarnya. Sebab tak ramai di Kelantan ni, kalau engineers tu dia ramai engineers yang junior. Kalau yang sekarang ni, kalau yang graduate engineer yang junior ni ramai. Tapi yang senior ni dia nak join persatuan ni dia agak limit sikit di Kelantan. Betul. Jadi bila kita buat mesyuarat ataupun meeting, mungkin 1-2 orang aja yang attend. Kita ada women section yang dianggotai oleh pegawai kerajaan lah daripada JKR. Tetapi nak mendapatkan ramai ahli tu agak susah lah. Tapi yang ini yang kita tengah usahakan dengan women section. Kita rasa ada lebih kurang tak sampai 10 orang yang aktif sekarang. Okey, mungkin tu juga cadangan yang baik juga Tuan Haji, sebab baru bulan sebelum ni kami ada buat lawatan ke IEM Terengganu branch. Dan juga kita ada buat satu sesi introduction mengenai women engineers. So mungkin lepas ni kita boleh plan, mungkin kita WE boleh datang ke Kelantan. Kita get ramai ladies engineers especially daripada mana-mana, dan kita buat introduction apa yang kita WE buat dekat HQ yang dia boleh join sekali lah dengan kita. Boleh. Kalau lah nak datang tu bagi tahu. Kita akan cuba kumpulkan yang women section, mungkin dapat 10-15 orang, dan kita akan boleh. Kalau kata daripada segi macam Tuan Haji cakap tadi kan, sekarang dah ada dalam 2,000 ahli kan. Jadi apa agaknya plan branch untuk macam dapatkan lebih ramai lagi ahli, especially macam tadi kata women engineers tak ramai sangat kan dekat Kelantan. So agak-agak apa plan ni yang mungkin boleh dibuat untuk kita increase membership tu. Sebab itu pun kita di WE ataupun di IEM pun memang kita ada dalam agenda kita kan, kita nak meningkatkan jumlah ahli dalam IEM kan. Pertama yang kita sedang buat lah sekarang ni, Kelantan yang sedang buat adalah kita kenal pasti yang new graduate engineers ni yang mana berasal daripada Kelantan lah. Berasal Kelantan untuk register dengan kita, dan kita akan cuba memberi bimbingan untuk dia, sebab certain new engineers ni dia tidak faham apa itu patut dimainkan sebagai seorang engineer lah. Banyakkan yang peringkat awal, so that kita groom. Contohnya kita macam ada a few batch of new graduate engineers ni, kita akan panggil salah seorang pada wakil dia supaya selalu cari dia supaya aktif dalam kita punya persatuan, dan from there dia start to communicate between among them lah. So that's why how we get our ahli tu semakin lama semakin ramai lah. Target kepada graduate engineers yang mungkin akan sebab di Kelantan pun ada banyak college, universiti dan sebagainya kan. So
Yalah, itu pun satu macam cara jugalah kita grab dia, mungkin masa convocation ke buka satu booth, satu kaunter dekat sana. Betul. Kan. Kita selalu buat grab dengan je, kita selalu collaborate dengan Politeknik Kota Baru. Which is kita tak ada universiti yang buat engineering, cuma yang adanya universiti UMK tak offer kursus engineer. Dia offer arkitek je. Tapi Politeknik dia melahirkan banyak yang diploma, tapi kita banyak collaborate dengan dia. Kita memberi selalu kita buat taklimat untuk diorang supaya apa tugas sebagai seorang engineer. Kita selalu buat kat sana. Okey, bagus tu Tuan Haji. Sebab mungkin ialah dekat ini antara apa yang Kelantan branch lakukan untuk get the membership increase kan. So mungkin juga branch yang lain yang mungkin ada masalah yang sama, mungkin kurang member, jadi kita bolehlah sama-sama juga adapt konsep apa yang Kelantan branch buat kan. Okey. Next question will be like sejauh mana kita IEM di HQ memberi bantuan kepada branches. Mungkin apa yang branches perlukan actually daripada segi bantuan, assistance lah daripada IEM dalam bentuk macam mana, support yang diperlukan. Salah satu daripada yang IEM HQ yang dapat menolong kita adalah kita biasa buat dulu yang pertama peringkat permulaan kita buat banyak membership drive untuk ahli-ahli yang menjadi menjadi professional engineers. So diorang daripada HQ datang, so dia bagi first talk about how to become a professional engineers, membership drive. So from there kita ahli-ahli AJK ni kita dah study, then from there kita dah dapat sendirilah. So that dia memberi bantuan pada kita lah untuk benda macam ni kita banyak buat di agensi kerajaan. Contohnya di pejabat JKR yang mana banyak anggota yang belum menjadi PE. So kita dah bagi penerangan macam mana nak menjadi seorang professional engineer, what they have to do, dan sekarang ni boleh dikatakan sangat berkesan. Di Kelantan tu almost dah dekat 80% JKR engineers and also JPS dah ada PE. Qualified. Okey, dah kita banyak melahirkan benda-benda macam tu. Okey. Sebelum tu to all members kita punya recording podcast hari ni, kita boleh nanti members semua boleh tonton lah atau boleh view daripada kita punya YouTube channel IEM. So kita dah ada banyak series dekat dalam YouTube, and then anyone, all members feel free to view kita punya YouTube channel ya. Okey. Apa lagi agaknya yang Tuan Haji boleh share yang mungkin yang kita di HQ ni mungkin kurang tahu ke ataupun tak pernah tahu ke, tapi this is the platform lah yang mungkin Tuan Haji nak sampaikan kepada members, kepada sesiapa je. Ada tak apa-apa yang Tuan Haji nak share dengan kita? Saya boleh cakap macam ni lah. Di Kelantan ni kita banyak di Kelantan ni apa yang kita dapat buat sebagai Persatuan Engineer di Kelantan, kita banyak mengadakan kursus dan lawatan lah. Kursus dan lawatan dan kursus dan lawatan supaya kita dapat 50 point CPD tu lah. Sebab tu di Kelantan ni kita tak hantar. Kita kebanyakannya dia orang kursus di Kelantan untuk mendapatkan 50 CPD ni. Sebab kalau HQ buat memang mungkin agak jauh dan mungkin kos. So kita buat di Kelantan ni dia orang banyak enjoy. So benda-benda macam ni kita banyak kursus, dan satu lagi kita buat apa-apa yang benda yang baru lah. Contoh dia macam apa yang baru, contohnya macam BIM. BIM tu dia Kelantan tu kita ada satu section untuk IEM ni untuk nak bagi taklimat mengenai BIM. Walaupun benda ni baru, tapi kita fikirkan benda ni adalah sangat berguna lah. So kalau boleh HQ ada yang expert
yang boleh bagi tu kita boleh expert BIM BIM tu kita boleh minta lah bantuan daripada HQ. Okey. Betul Tuan Haji, sebab mostly saya rasa projek-projek sekarang ni pun, especially macam projek JKR, dia memang encourage consultant or contractor gunakan BIM ni. Betul. Jadi ada mungkin even kalau kata siapa-siapa yang memang berminat dengan BIM ni, dia memang ada kursus-kursus dan level dia sendiri. So mungkin saya boleh share jugalah BIM kelas, kalau kata untuk BIM punya kelas, CIDB dia memang ada satu center dia. Betul. Kan boleh, macam kita pun ada pernah buat lawatan ke CIDB BIM punya ni lah, BIM center dekat CIDB tu, yang mana memang dia akan bagi kita boleh sewa CIDB punya tu untuk buat kursus BIM ni. Betul. Okey, selain daripada tu pun saya rasa memang kita di kalangan kita pun saya rasa kita ada expert BIM juga yang mungkin kita boleh share kan. Kita boleh share mungkin 2 hari ke dia punya ni, betul. Kita akan buat kursus sana. Okey, sebab BIM ni memang satu benda yang orang kata semas lah now di projek-projek kerajaan. Kalau members ada macam orang kata qualification in BIM ni, insya-Allah saya rasa dia laku dekat luar. Memang laku. Bila kalau kata you BIM expert, laku. Masih lagi engineers di Kelantan masih lagi tak tahu lagi. So that's why kita macam dalam gelap lagi kena BIM. That's why IM mengambil pendekatan supaya benda ni datang daripada IM. So dia nak tahu, dia datang kat kita. Kita panggil lah CIDB, tapi kursus-kursus itu dianjurkan oleh IM. Okey. Betul. Okey. Kita tahu next soalannya, kita tahu macam IEM ni kita bukan setakat involved dengan state. IEM pun kita dah bergerak ke global. Kita dah berada dekat dalam lingkungan ASEAN countries, kita dah ada dekat Asia Pacific, IEM di FIAP, di IEA dan sebagainya. Macam kita pula Women Engineers pun kami berada di InWest, yang mana dia base InWest ni International Network Engineering Women Science ni. Dia memang ada base di Kanada, yang mana kita memang involved directly dengan global jugalah. So macam mana IEM branch melihat perkara ni, yang mungkin kita nak menggalakkan lebih ramai member. Jadi mungkin boleh share apa kelebihan menjadi member ni lah. Apa peluang-peluang yang member boleh dapatkan untuk betul. Ke ni kan. Apa yang saya nampak benda ni adalah benda yang barulah bagi IM Kelantan ni, because they all ni tidak used to collaborate dengan ASEAN ke macam peringkat atas lagi. Jadi sebab tu saya sebagai chairman, saya memainkan peranan supaya saya yang akan communicate dengan HQ, participate dengan whatever event yang dibuat oleh HQ, dan from there saya bawa balik kepada Kelantan, dan saya akan bagi thought lah untuk Kelantan supaya dia orang lebih berminat dan dia start to join. Jadi walaupun benda ni baru, saya sebagai chairman, saya yang biasa saya pergi, sekarang ni saya akan pergi ke Bali. Lepas tu so that benda ni saya akan balik dan saya akan bagi thought how we supposed to open up our ni lah. Dekat peringkat global kan. Bersaing. Betul. Untuk makluman member semua ya, bulan depan insyaAllah kami ada beberapa delegasi lah yang akan ke Bali, Indonesia. Kami akan menyertai CAFIO 41, iaitu Conference of ASEAN Federation Engineering Organisation. So dekat CAFIO ni memang kita ada macam-macam pelbagai aktiviti lah Tuan Haji kan. Kita ada meetings, kita ada working group, kita ada
apa lagi, kita ada perjumpaan Young Engineer Section, kita pun ada Women Engineer Section among ASEAN countries tu. So kita akan ada meeting juga dengan Women Engineers IEM dengan Women Engineers among ASEAN countries. So itu antara aktiviti-aktivitis yang kita buat lah bila kita menyertai Kafio ni. So mungkin kalau ada ahli ataupun non-ahli yang mungkin nak join IEM, lepas tu tengok ada rupanya kita ni IEM ni dah pergi ke global kan. So betul. Tak mustahil branches pun akan ikut juga kita. Betul. Sedikit sebanyak kita akan follow. Betul. Jadi ini adalah peluang, orang kata peluang terbaik lah, sebab di bawah Kafio juga kita ada ASEAN Engineers Register, yang mana kita galakkan ahli-ahli, kalau mana tahu kan ada yang nak kerja di Vietnam, di Singapura, di Indonesia sekarang ni kan tengah bangunkan Nusantara. So melalui register dengan AER ni kita boleh bekerja di sana, di ASEAN, di mana-mana ASEAN country. So platform untuk kita pergi lebih jauh. Ya, betul. So kita memang IEM dan AFIO ni memang adalah satu platform untuk kita memang networking memang cantik lah. Ya, betul. Kita luaskan networking kita kan. Okey, ada tak apa-apa lagi mungkin last word daripada Tuan Haji? Untuk minit-minit terakhir ni, ada apa-apa yang mungkin Tuan Haji nak sampaikan kepada para pendengar dan para penonton? Okey, saya sebagai orang kata chairman lah untuk negeri Kelantan, apa yang saya nak bagi tahu, memang Kelantan ni dalam keadaan yang membangun lah, boleh dikatakan membangun walaupun secara perlahan-lahan, tapi banyak projek-projek yang baru yang akan dibuat di Kelantan. Sebenarnya banyak projek di Kelantan, tapi mungkin terjejas sebab faktor politika yang dahululah. Tapi walaupun macam tu, at least satu persatu dibuat. Contohnya sekarang ni kita buat projek ECRL. Kita buat projek ECRL so that all new technical baru ni dah masuk di Kelantan, so that we always when there. Saya sebagai seorang penasihat dalam projek ECRL di Kelantan, saya selalu pergi sana. Lepas tu projek macam airport kita ada buat yang baru, airport extension airport, so that kita hendak kalau boleh jurutera-jurutera di Kelantan ni memainkan peranan lah, sebab kebanyakan yang datang adalah orang-orang outsiders. So apa yang kita sebagai saya sebagai chairman rasa agak challenge bagi saya, sebab kita ramai engineer yang berkaliber. Saya ada lebih kurang yang aktif engineer, saya ada lebih kurang more than 150 yang boleh buat benda-benda macam ni. That's why kita selalu buat perjumpaan dengan kerajaan negeri dan kita mampu membuat benda ni. Tak perlu kita ekspor daripada luar lah. Okey, betul-betul. Itulah saya punya harapan supaya IEM ni boleh terus memainkan peranan dia sebagai orang kata, saya ni sebagai support bagi kita sebagai di Kelantan lah. Supaya kita pun boleh memberi technical expertise kita kan kepada kerajaan negeri, kepada projek-projek yang mana ada di Kelantan lah ya. Okey. I think itu sahaja Tuan Haji untuk sesi podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Tuan Haji sudi datang pada pagi ini untuk sama-sama kita buat recording podcast ni. So terima kasih sekali lagi. So to all members IEM, okay, jangan lupa view kita punya podcast di YouTube channel IEM. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. So sekian untuk hari ini. Terima kasih. Bye.